Grup ni tak ramai no. Yang ni grup RAS. Ada yang baru join ni. Setakat lah baru 34 lah. Okey nah, yang baru masuk ni nanti minta tolong bagi Isaklah nota dekat yang baru masuk dalam grup grup WhatsApp ni, tolong bagi nota baliklah dekat kawan-kawan yang baru masuk pakai link ni. Jadi untuk makluman kamu semua, minggu ni minggu yang kedua lah. Minggu yang kedua dan kita akan teruskan topik yang pertama. Jadi macam saya sebutkan lah, memandangkan kita masih lagi sesi airdrop ni, jadi saya terpaksa bagi tugasan assignment minggu depan lah. Dan saya akan detailkan sikit lah untuk assignment tu bila kita face to face nanti ni. Dan untuk makluman kamu semua jugalah, kuliah kita untuk online ni kita ada 3 kali. Jadi untuk 3 kali ni saya tak akan ambil masa yang lama lah. Jadi masa mungkin paling lama pun sejam lah. Sejam lagi tu kamu baca nota-nota yang saya bagi. Dan bacalah rubrik panduan permakahan tu macam mana supaya nanti dapat melaksanakan tugasan berasaskan kepada penilaian assessment tadi tu ikut apa yang telah dinyatakan bentuk pemarkahan tadi tu. Cuma detailnya nanti saya akan masuk dalam kelas lah, face to face nanti ni. Itulah sikit sebanyak saya nak sentuh. Jadi saya tak nak buang masa. Untuk kali ni kita akan teruskan kepada perbincangan. So untuk topik yang pertama ni saya akan gunakan slide yang saya bagi itulah dekat kamu, dan ada nota tambahan yang lebih mendalam lagi lah. Secara panjang lebar tu kamu boleh bacalah, rujuk lah. Dia CTU 554 ni dia kalau peringkat diploma 152. Jadi mana yang pernah ambil 152 tu dia lebih kurang sama sajalah silibus dia tu. Dan kalau ada pun mungkin ada penambahan lah dari bab-bab isu-isu semasa kan. Sebab kita faham dalam topik ni dia banyak menyentuh tentang sejarah, dasar kerajaan. Mungkin itulah yang kita akan nampak sikit penambahbaikan dari sudut dasar lah. Kalau sebelum ni kita mengkaji tentang dasar-dasar kerajaan yang terdahulu, dan sekarang kerajaan yang ada, yang wujud dengan dasar-dasar yang baru lah kan. Okey, jadi saya nak tutup muka saya ni. Jadi kamu fokus kepada slide pembentangan disebabkan kerana saya buka window jadi saya share window ni dan saya terpaksa tengok satu lagi window lah. Okey nah, so kamu nampak paparan di situ. Kalau tak nampak boleh tengok slide dekat handset tu. Kat mana-mana pun tak apalah, yang penting kamu boleh nampak lah untuk bacaan kamu. Okey, so dekat sini topik yang pertama iaitu berkaitan pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Kemudian kita lihat kepada sinopsis untuk makluman kamu semua. Topik ni, etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tetap tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial, biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia. Dalam erti kata, senang bahasanya, kita dah mencapai kemerdekaan, kita dah berada pada satu zaman di mana sains dan teknologi telah mengambil tempat pada zaman kini. So, bagaimana bentuk acuan yang kita nak bina dalam negara kita lah. Sebab kalau kita baca beberapa isu yang terkait dengan masalah etika, masalah adab, masalah sosial, hakisan nilai, gejala sosial yang semakin membimbangkan. So, ini adalah sebahagian daripada pendedahan untuk sama-sama kita menghayati lah. Dan apa yang boleh kita
fikirkan untuk kita bina satu penghayatan nilai etika dan peradaban di dalam negara kita. Tapi sebelum kita nak masuk secara panjang lebar ni, kita akan lihat dulu susur galur sejarah daripada sebelum penjajahan, semasa penjajahan dan juga selepas penjajahan lah, yakni selepas kemerdekaan sehingga ke hari ini. Kolonial tu merujuk kepada penjajahan lah. So kalau lihat kepada rajah ni, kita nampak secara mudahnya kita boleh faham semasa penjajahan, sebelum penjajahan, masyarakat yang wujudlah, masyarakat Melayu Bumiputera yang wujud pada ketika itu sudah pun memiliki nilai dan adab ataupun disebut sebagai adat istiadat pun ada, adat resam, adat tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Melayu lah dan Bumiputera. Kemudian bila berlaku penjajahan sehinggalah kepada penjajahan British, di mana kita ketahui bahawa British membawa masuk imigran daripada negara China dan India untuk bekerja di syarikat British lah. Kalau masyarakat China dijadikan sebagai pelombong dan masyarakat India dijadikan sebagai pekerja di estate. Kalau kita telusuri sejarah ni, semasa penjajahan ni kita faham bahawa masa zaman British, dasar pecah dan perintah yang dilakukan pada ketika itu menyebabkan posisi ataupun populasi masyarakat itu dipecahkan mengikut kawasan. Jadi kebanyakan orang-orang Melayu pada ketika itu diletakkan ataupun berada di kawasan kampung lah, kebanyakan kampung, manakala masyarakat Cina berada di kawasan bandar dan masyarakat India berada di kawasan estate. Dan sehingga ke hari ini pun kita masih lihat bagaimana majoriti yang kita kata kebanyakan pecahan kaum itu masih ada dan wujud sehingga ke hari inilah. Cuma dengan beberapa dasar yang kita lihat sejak daripada kemerdekaan ataupun kita sebut pasca kolonial lah, selepas penjajahan tu kita mencapai kemerdekaan, kita lihat bagaimana usaha dan dasar-dasar kerajaan yang terdahulu untuk mengimbangi supaya tidaklah berlaku yang kita sebut sebagai kesenjangan lah dalam penempatan tu. So banyak perkara lah yang telah dilakukan oleh kerajaan selepas kemerdekaan. Okey, seterusnya kita lihat kepada objektif. Topik yang pertama ni iaitu membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Jadi kita bukan sekadar mendengar, bukan sekadar menghayati, bahkan kita perlu dari sudut amalan praktikalnya dalam kehidupan kita, kita kena ada lah benda ni. Macam mana kita nak bentuk pemahaman kita terhadap nilai etika dan peradaban. Lebih-lebih lagi lah di zaman yang semakin mencabar. Okey, hasil pembelajaran menjelaskan kerangka pemikiran, penghayatan etika dan peradaban, menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya dalam kandungan ni kita akan sentuh tentang pengenalan susur masa tadi, yang saya sebutkan sejarah tentang penjajahan, kemudian kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia. Kita lihat macam mana terbentuknya satu acuan yang telah pun melalui satu proses sejarah yang lama. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang kita telah hasilkan lah. Dan acuan ini juga mungkin berubah mengikut kepada peredaran zaman, mengikut kepada keadaan situasi lah pada hari ini di mana dunia semakin dipengaruhi dengan sains dan teknologi, dipengaruhi dengan pelbagai elemen-elemen pengaruh luar lah yang dibawa masuk ke dalam negara kita. Kemudian kita sentuh satu persatu pengenalan etika. Etika dan peradaban penting untuk sesebuah masyarakat supaya apa? Supaya setiap orang mempunyai kepribadian tinggi.
saling menghormati, hidup harmoni, membina negara bangsa dan lain-lain lagi lah. Itu sebab kita perlu ada pendedahan setiap warga negara, setiap rakyat. Kalau di kampus kita bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar melalui topik macam ni. Sebab itu di universiti, di IPT, IPE, IPTA, IPTS wajib mengambil subjek umum ini sebagai syarat lah untuk memenuhi keperluan ijazah ataupun diploma kan. Sebab sangat-sangat penting kalau kita lihat hari ni penghayatan etika ni kurang diambil berat. Sebab tu banyak masalah berlaku. Isu dia kita boleh tengoklah yang terbaru, isu stokin yang tertera kalimah Allah. Ada isu apa lagi? Isu bak putih kan, nak dijadikan sebagai salah satu warisan makanan kan. Jadi isu-isu yang macam ni kadang-kadang kalau kita tidak cermati ataupun kita tidak melihat kepada skop yang lebih luas, tidak melihat kepada kepelbagaian kaum kan, jadi dia akan mendatangkan masalah lah kan. Jadi akan adalah timbul perasaan iri hati, permusuhan, hasad dengki dan sebagainya. Sebab itulah ditekankan tentang topik ni. Kemudian adab. Nanti kalau dalam soalan dia tanya, selalunya kalau soalan topik pertama dia akan tanya definisi lah. Apakah yang dimaksudkan dengan adab? Kan? So kamu bagilah dekat jawapan tu soalan yang ditanya tu ada A, B, C, D. So carilah jawapan yang tepat yang memenuhi maksud definisi adab. Kalau rujuk kepada sini dia kata budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa. And kurang tidak tahu adat, kurang sopan lah. Maksudnya orang-orang Melayu, masyarakat Melayu ni kalau kita faham dia sangat berpegang kukuh lah dengan adab, nilai kan. Kecuali yang mana dah disebabkan yang saya sebutkan tadi tu, terhakis nilai-nilai tu mungkin disebabkan faktor-faktor yang saya katakan tadi, dunia pengaruh ataupun kita berada pada dunia sains dan teknologi, media sosial, pengaruh luar, budaya barat dan sebagainya telah menghakis nilai-nilai adab tadi tu. Sebab tu kalau kita tengok contoh ni satu lukisan yang kita boleh nampak ada mesej yang nak disampaikan. Orang yang beradab ni baik budi bahasanya, sopan. Tapi orang yang tak beradab ni sebaliknya lah tingkah laku dia. Okey, adat resam ni iaitu kita kata adat tradisi kan bagi sesebuah masyarakat. Kalau orang Melayu, adat tradisi dari sudut perkahwinan dia bermula daripada merisik, membina sehinggalah disatukan, diikatkan dengan ikatan yang sah. Kalau bagi masyarakat Cina, dia ada tradisi budaya dia. Masyarakat India dalam bab perkahwinan ada cara dan tradisi lah yang diamalkan. So benda-benda yang macam ni kamu kena teroka dan kaji lagi. Tengok apa perbezaan di antara amalan budaya tradisi bagi sesuatu masyarakat. Yang ni saya sebut secara umum lah. Jadi bila saya sebut secara umum ni, kamu kena teroka lagi lah. Berkemungkinan bila dalam soalan nanti ni, kalau kamu tengok dalam slide ni mungkin dia bagi secara umum. Nanti bila datang soalan dia akan spesifikkan. Contohnya bagi masyarakat Cina, amalan tradisi dalam perkahwinan merujuk kepada apa? Amalan apa? Contoh kan? Yang menjadi budaya tradisi masyarakat Cina. A, B, C, D. Waktu tu kamu kalut. Jadi saya bagi tahu dah siap-siap. So explore lagi. Ini yang saya nak bagi tahu kepada kamu masa yang ada nanti ni, sejam yang berbaki tu kamu manfaatkanlah untuk cari lagi
teroka lagi, mengenali lagi budaya-budaya yang ada daripada kaum yang wujud di negara kita ni. Kan? Okey, adat istiadat dia lebih kepada protokol lah. Kalau kita tengok macam mana pertabalan sultan atau raja bagi sesetiap negeri lah. Kan? Jadi dia ada adat tradisi pertabalan, ada adat tradisi perkahwinan diraja. Semuanya tu ada yang disebut ataupun yang kita sebut sebagai adat istiadat. Kan? Kemudian aktiviti kamu boleh baca lagi, kan, contoh bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab. Kalau hari ini apa yang kita boleh kategorikan sebagai sesuatu yang dianggap tidak beradab. Ini kamu kena fikirkanlah, kan, senaraikan apa aktiviti yang boleh dianggap sesuatu ataupun isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita yang dianggap sebagai kurang adab dan tidak wajar berlaku dalam negara kita lah. Kan? Kemudian berikan justifikasi mengapa insiden kurang beradab tersebut tidak sepatutnya berlaku. Ini semua soalan-soalan yang akan melatih minda kamu untuk mencari apakah justifikasi, kan? Apakah sebab insiden ini berlaku? Adakah disebabkan kerana dasar kerajaan masih belum baik ataupun perlu ditambah baik, ataupun kesedaran masyarakat masih kurang dan memerlukan kepada program-program yang berunsurkan kepada perpaduan? Itu semua adalah cara kita berfikir, mengenal pasti masalah dan memberikan penyelesaian. Nanti dalam assignment pun macam itulah, kamu kena cari isu dan selesaikan isu tersebut bagaimana. Okey, yang seterusnya etika. Etika merujuk kepada dari sudut bahasa dan sosiologi, ilmu sosiologi. Dari sudut bahasa membawa maksud prinsip moral, nilai-nilai akhlak, adat, sopan santun dan sebagainya. Jadi etika ni dalam bahasa yang mudahnya, kalau kita lihat, dia adalah gabungan yang meliputi adab dan dianggap sebagai ataupun diterima umum. Kan? Sebab nanti kita akan lihat ada perbezaan di antara etika dan juga adab, kan? Akhlak nanti ni. Okey, yang seterusnya. Sebelum tu, sosiologi tu dia kata satu standard yang menyeluruh mengenai benar atau salah, yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Sebenarnya etika ni dalam, boleh dikatakan dalam setiap hal telah pun diwujudkan. Contohnya lah, saya ambil contoh etika berpakaian, kan, di kampus. Etika berpakaian semasa menghadiri kuliah telah pun dikeluarkan ataupun ada garis panduan, kan. Dan etika ni adalah sebahagian kita anggap dia sebagai peraturan lah, yang sewajibnya diikuti oleh semua pihak. Sama juga etika bila berada di atas jalan raya. Etika di mana-mana premis kerajaan. Tak kira lah sama ada etika berpakaian ke, etika menggunakan sesuatu peralatan ke. So dia ada peraturan-peraturan yang telah pun diwujudkan lah. Okey, itu dari sudut makna sosiologi lah. Kalau ada lagi definisi dari pelbagai aliran pemikiran ataupun disiplin ilmu yang lain selain daripada bidang sosiologi, kamu boleh teroka cari lagi lah. Ini yang ada pada slide. Yang bukan ada pada slide ni, kamu kena perbanyakkan bahan bacaan. Kemudian lepas etika, ethos. Ethos sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain lah.
kalau kita tengok di Malaysia ni, apa etos yang boleh kita gambarkan kepada bangsa Malaysia. Kalau kita nak lebih kepada spesifik lagi kepada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. So apa sifat dan ciri yang ada pada satu bangsa tu? Kalau ciri itu disandarkan dengan ciri-ciri yang baik, maka okey lah kan. Kita tak naklah persepsi masyarakat dunia bila sebut saja bangsa Melayu, kita tak nak ada sandaran yang negatif. Kita nak yang positif. And sebab itulah pentingnya kita menghayati bagi tujuan untuk kita mempamerkan nilai-nilai etos yang baiklah. Kalau dari makna sosiologi, usaha nak membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, komuniti berbagai kan, serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi lah. Jadi macam mana kita nak bangunkan nilai yang baik ataupun budaya, sifat yang baik dalam diri seseorang tadi itulah. Kalau kita tengok lah, kebanyakan masyarakat kita ni masih lagi dikaitkan dengan kita kata masalah ekonomi. So masalah ekonomi ni dia akan memberikan kesan kepada ciri sesuatu budaya. Contohlah kan, ni contoh, saya bagi contoh je lah. So kita tak nak halangan-halangan tadi tu, contohnya masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kekurangan zat makanan. Ini sebagai satu faktor-faktor lah yang kita kata akan menjadikan ianya sebagai penghalang untuk membangunkan sesuatu bangsa tu. Sebab tu kalau saya sebut dekat sini lah, mungkin kita kena faham dalam negara kita ni mungkin dasar meritokrasi tu dia belum sesuai untuk dilaksanakan disebabkan kerana ada kekangan-kekangan macam ni lah. Kan kalau kita tengok hari ini pun usaha untuk menaik taraf kan tempat pembelajaran agar dia kondusif pun masih lagi diusahakan. Sebab ada contohlah kita ambil sekolah di kawasan luar bandar ataupun kawasan pendalaman yang begitu daif. Jadi memerlukan kepada usaha untuk meningkatkan kualiti tadi tu. So setiap orang dapat akses kepada pendidikan dengan kemudahan yang terbaik lah. Kalau kita nak compare dengan sekolah-sekolah yang berada di kawasan bandar. Etiket merujuk kepada adat, peraturan bukan kesopanan terutama dalam kehidupan sosial atau dalam profession tertentu. Wanita bangsa kita belum mahir tentang etiket yang lazim di rumah orang-orang besar. So dia merujuk kepada tempat lah. Kalau di istana, macam mana etiket atau protokol yang kita kena laksanakan. Kalau di tempat-tempat ataupun di kita berurusan dengan orang-orang yang ada kedudukan, ada jawatan tu, so apa protokol dia? Macam mana kita nak berkomunikasi? Kalau macam kamu lah sebagai student, kamu nak berurusan ataupun kamu nak bincang untuk mengadakan satu program aktiviti, so terpaksa berurusan dengan pihak-pihak atasan. Jadi bila kita berada di situasi yang macam tu, apa yang perlu kita fahami? Sebab kita nak kena jaga tu etiket tadi tu, adat dan peraturan yang bukan melibatkan kesopanan terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profession tertentu kan. Okey, yang tu kamu boleh cari lagi etiket tu contoh-contoh yang lain. Bila saya sebut macam tu bermakna saya bagi secara umum, selebihnya kamu kena usahalah cari lagi. Okey, yang ni struktur, masa, etika dan peradaban. Kita tahu bahawa negara kita ni mengalami proses yang lama, kewujudan masyarakat Melayu dan peribumi yang wujud kalau zaman tu dulu disebut sebagai Tanah Melayu lah. Sebelum Tanah Melayu kita sebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh Sultan, Kesultanan Melayu kan. Kita sebut Kesultanan Melayu Melaka.
kan, Kesultanan Melayu Kedah kan, nama dulu Kedah Tua kan. Jadi ada negeri-negeri Melayu yang wujud sejak sekian lama lah, sehinggalah terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dinamakan Malaysia. Jadi satu proses yang lama sebelum penjajahan lagi telah pun wujud adat tradisi budaya yang telah pun diamalkan lah. Sebahagiannya adat tradisi yang mana kalau kita lihat yang wujud lah. Kalau hari ini kita nak ambil contoh yang kuat berpegang kepada adat tradisi, adat resam ni di Negeri Sembilan. Kan, dia ada adat pepatih. Tetapi boleh dikatakan kebanyakan negeri ni ada adat tradisi, adat resam yang mana tidak berlawanan ataupun tidak melanggar syariat agama tu masih lagi dikekalkan. Yang mana dilihat terkeluar daripada landasan syariat tu, maka dihapuskanlah. Maksudnya tidak sesuai lagi lah, sebab kita fahami bahawa Islam bila dah masuk ke dalam seluruh ataupun dianuti oleh seluruh masyarakat Melayu, dia telah membebaskan daripada adat tradisi, adat resam yang jelaslah bertentangan dengan agama. Secara ringkasnya macam itulah. Okey. So kita tengok masa zaman penjajahan ni, bila mana British bawa masuk kan, selalunya kita ambil contoh British lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat penjajah-penjajah daripada awal zaman Portugis kan, ada penjajah daripada Jepun kan, British. Jadi dia bawa masuk budaya dan tradisi dia ke dalam negara kita lah. Jadi kita pun kena menerima dan akur terhadap bentuk-bentuk yang dibawa oleh British lah pada ketika itu. Inilah kalau kita tengok di sini, bila masuk zaman British ni banyak benda lah yang kalau kita boleh balik kepada sejarah dulu kan, dari sudut pemakaian, dari sudut pemakanan, dari sudut pelbagai hal banyak ditiru daripada penjajah. Kan, penjajah. Kalau kamu tengok cerita P. Ramlee pun ada beberapa babak-babak yang ditonjolkan, dilakonkan oleh P. Ramlee tu pada saat ketika itu Malaysia baru saja kita kata mencapai kemerdekaan 1957 kan. Tapi dia punya pengaruh penjajah tu masih lagi ada dan wujud. Bukti dia kita boleh lihat kepada pemakaian tu kan, ala-ala British macam tu lah. Itu salah satu contoh lah kan. Kemudian kita boleh tengok juga susur masa semasa. Inilah yang saya sebut pasca kolonial ni, iaitu selepas mana penjajahan negara mencapai kemerdekaan, tetapi hari ini kita boleh nilai sendiri dan letaklah adakah berapakah peratusan yang boleh kita banggakan. Adakah hari ini kita berjaya 100% mewujudkan satu bentuk penghayatan etika dan peradaban yang tinggi dalam negara kita? Adakah kita rasa hari ini negara kita kalau tak kata 100% pun boleh kata pencapaian yang dibanggakan? Jawapan dia sudah tentulah dia bersifat subjektif. Kan, kita sukar untuk meletakkan kita panggil satu orang kata apa, satu penanda aras yang tepat lah. Memandangkan kita hari ini banyak perkara yang perlu kita usahakan kan. Kalau tengok di akhbar, di media sosial, media masa, masih banyaklah lagi isu-isu yang terkait dengan pelanggaran etika, terhakisnya nilai adab dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita pun semakin risau. Ini yang saya nak kena sebut ni kan, isu-isu yang kadang-kadang, contohlah, ambil contoh isu dadah yang tak pernah selesai. Saya pun tak tahu apakah lagi solusi penyelesaian untuk isu masalah ni.
Cuba bagi sikit solution, tengok macam mana kita nak atasi. Saya nak berinteraksi sat dengan kamu ni. Isu bab dadah ni, bagaimana cara kita nak buat? Ramai yang terjebak dengan masalah dadah. Lakukan kempen. Kempen. Ya. Kempen. Adakah hari ini kempen tentang kesedaran dadah masih lagi belum mencapai tahap yang kita banggakan? Nur Ain? Belum kot. Belum kot. Okey, selain daripada kempen kesedaran, apa lagi yang kita nak boleh buat? Tengok tak baru-baru ni, yang berita baru sangat ya. Macam mana penyelundup masuk dadah ke dalam negara kita ni melalui bungkusan lah, yang didakwa sebagai apa dia panggil, cakra apa tu saya pun tak ingat lah. Tapi custom dapat check lah, dapat tangkap lah. Dan boleh tengok macam mana dadah methamphetamine, nak sebut tu pun payah juga kan. Dadah tu boleh dibawa masuk dalam satu kontainer lah kan. Jadi banyak benda lah, isu-isu, dan isu-isu yang saya katakan tadi ni, dia bukan kata terkena kepada golongan-golongan harta, golongan yang bijak pandai pun terjebak lah. Bukan isu dadah saja, macam-macam lagi isu lah. Tapi saya nak bagi satu contoh tu, dadah tu sebab apa? Sebab hari ni kamu boleh tengok macam mana kita duduk di zaman yang akal kita ni tak boleh terima ada orang-orang yang sanggup bunuh mak ayah dia. Sedangkan mak ayah dia tu insan yang paling dekat, yang kalau ibu tu yang melahirkan anak, ayah pula cari rezeki untuk bela anak. Tiba sampai satu peringkat kerana puncanya dadah menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan. Maksudnya bertindak ganas lah, sanggup. Ini satu benda perkara yang bagi saya lah, kalau hari ni kita tengok sangat-sangat menyedihkan dan bahaya lah. Dan banyak lagi lah isu-isu kalau kita nak sangkutkan dengan masalah-masalah sosial dalam negara kita ni. Okey, so kita tengok kerangka berkaitan tentang sejarah struktur sosial tadi. Saya teruskan lagi. Okey, tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Yang ni sangat menarik ni. Kalau saya tanya kamu lah kan, saya nak uji. Selalunya bila dia sebut tentang struktur sosial, kan, struktur sosial. Struktur sosial ni kadang-kadang yang berlaku isu masalah dalam negara kita ni selalunya banyak punca lah, banyak punca. Tetapi punca yang kita nampak hari ni, kita ambil lah contoh tadi dadah kan. Kita ambil isu yang berkait dengan keruntuhan rumah tangga pula, kan, masalah perceraian. Kan. So kalau kita tanya hari ni mengapa institusi kekeluargaan itu sukar untuk dipertahankan. Kan, kalau kita tengok hari ni statistik bilangan yang bercerai di pejabat-pejabat agama lah, senang cerita, semakin hari semakin meningkat. So apa sebenarnya daripada statistik tadi tu kita nak kenal pasti punca dia? Cuba bagi tahu dekat saya, apa yang menjadi punca kepada sesuatu perceraian dalam kekeluargaan? Kefahaman mengenai ilmu agama tak kukuh sangat. Okey, kefahaman kurang didikan agama lah. Nanti kalau kamu nak jawab dalam soalan essay kan, soalan short answer tu, jawapan pendek tu, kamu letak macam tu lah. Kurang kefahaman agama,
kemudian buat uraian sikit, kemudian bagi contoh sikit. Kan. Jadi jadikan jawapan tu ringkas dan padat. Yang paling penting memenuhi skema jawapan lah. Tadi Auni kata kurang didikan agama. Bagaimana pula yang didikan agama cukup ni tapi masih lagi berlaku juga? Kan kita tengok macam dah kembali insaf dah. Kan setelah berlaku kecurangan berulang-ulang kali. Tetapi masih juga berlaku. Kan? Macam mana tu? Apa puncanya? Adakah disebabkan penyondol di zaman kini? Boleh jadi. Oh, boleh jadi. Masalah kewangan. Masalah kewangan. Kan kalau tengok baru-baru ni, saya tak mahu sebut lah siapa dia kan. Sebab kalau saya sebut nama ni dia tak berapa. Tapi kita panggil figure lah, orang yang Influencer. Nak kata influencer ke, dia punya artis ke apa kan terpulang lah. Tapi saya nak sebut keadaan tu. Kadang-kadang waktu kahwin tu sebab kaya. Bila dah kaya, seronok lah. Seronok hanya seketika. Tapi bila diuji dengan masalah bankrupt dan sebagainya, masa itulah cabaran dan dugaan datang. Jadi tuntut cerai, berpisah sebab masalah keuangan. So kalau nak kahwin nanti ni, nak cari yang kaya ke nak cari yang susah? Yang mampu. Yang kaya. Yang kaya. Kalau kahwin yang kaya, bersedia tak kalau nanti esok-esok dah tak kaya dah? InsyaAllah. Nampaknya kamu kena buat satu keputusan yang tepat. Maksudnya dalam perkahwinan ni, betul lah kita akui keuangan tu sangat penting. Tetapi bukan segala-galanya. Yang penting bagaimana kita nak pastikan keperluan tu mencukupi. Sebab tu dalam agama kita ni, dia ajarkan kepada kita tentang sifat qanaah, rasa cukup. Kan? Ni pun salah satu akhlak lah yang diajar. Nanti kita akan masuk perbincangan tentang perbezaan etika dan adab akhlak Islam kan. Apa beza dia? Jadi kalau semua tu kita dapat fahami dengan baik, kita diuji pada waktu susah ataupun waktu senang pun kita tidak ada masalah. Sebab apa yang kita ada pada hari ini kita rasa cukup. Kecukupan tu penting. Yang penting kita tidak meminta-minta kepada orang, kita tidak kita tidak rasa bangga dengan kekayaan. Apa yang kita miliki itu cukup untuk kehidupan. Qanaah tu kena ada sikap tu. Tapi kalau Tuhan bagi lebihan rezeki tu, alhamdulillah lah. Tapi kena pandai urus kan. Jangan boros, jangan membazir, jangan apa lagi buat simpanan, tabungan untuk masa depan. Sebab itulah dalam bab-bab yang macam ni kalau kita tengoklah kan, macam-macam isu lah. Yang ni saya bawa contoh isu lah. Isu disebabkan punca perceraian, masalah keuangan, masalah pasangan, masalah macam-macam masalah. Jadi kita duduk di universiti ni pun salah satu tugasnya ialah mencari mengenal pasti masalah. Jadi memang cari masalah tu ya. Kan duduk di universiti kena cari masalah. Kemudian kena selesaikan masalah. Jadi kita tengok struktur sosial ni penting lah. Dia akan menggambarkan kepada situasi penghayatan etika, penghayatan adab dan nilai dalam negara kita. Kemudian kita tengok di peringkat individu keluarga ni yang saya kata tadi ni. Dia mesti bermula daripada individu. Kemudian terbinanya institusi kekeluargaan. Kalau seseorang individu tu dia faham tentang tanggungjawab, faham tentang, sebab tu penting kena ada ilmu tentang rumah tangga. Kamu hadir kursus perkahwinan tu bukan saja-saja hadir lah, melainkan diterapkan
bagaimana cara nak mengurus rumah tangga. Peranan, tanggungjawab suami, isteri bila dah ada anak, nak jadi ibu, nak jadi ayah, untuk mendidik anak kan. Sehingga terbentuknya sebuah institusi keluarga yang baiklah, yang mantap. Tetapi kamu kena ingat kalau berlaku isu-isu yang saya sebutkan tadi, perceraian, ada yang macam-macam lah hari ni, zaman law ni kan. Zaman sekarang ni zaman yang bagi saya memang cukup mencabar lah. Sebab kalau kita tidak pandai menghayati ataupun kita tidak ada ilmu tentang kekeluargaan tadi tu, dia akan menyebabkan institusi kekeluargaan tadi tu dia jadi punah ranah. Sebab masing-masing tak ambil tanggungjawab dan tidak mahu bertanggungjawab kan. Jadi kesan dia itu akan balik kepada anak-anak. Anak-anak lah yang akan menerima kesan daripada walaupun dalam Islam ni dia membenarkan perceraian pun, tetapi walaupun bercerai, anak-anak tetap ada hak dia yang perlu diberikan. Nafkah dia kena jaga, tanggungjawab tu kena ambil lah walaupun berpisah kan. Tapi masalah hari ni kita tengok kan, ada isu yang saya baca bila dah berpisah tak pernah ambil langsung kisah pasal anak, tak bagi nafkah, tak ambil peduli. Jadi lepas tu pula saya pun tak tahulah, kadang-kadang saya sedih lah bila saya tengok ada satu isu tu dia bukan senang seorang ibu tunggal lah seorang ibu tunggal yang bercerai dengan pasangan dia untuk membela anak-anak. Kalau daripada kecil ni memang sukar lah. Sebab tu lah dalam nak berkahwin ni, nak mencari pasangan jodoh ni, Islam dah ajar dah. Kan, betul tak? Kalau bagi pasangan yang nak berkahwin tu, kalau lelaki, kalau nak cari pasangan wanita tu, yang pertama tengok apa? Tengok apa? Agama kot. Agama kot. Yang agama tu tengok apa? Agama yang kata agama tu apa? Agama dulu ke? Latar belakang ni kot. Latar belakang. Jangan kut dah ni. Nak kahwin ke tak mahu kahwin ni? Kalau nak kahwin kena tahu lah. Latar belakang. Mula-mula kalau yang lelaki ni dengar elok. Yang perempuan pun sama jugalah. Tadi dah sebut tadi keuangan. Kan? Kena tengok pada hartanya. Kan? Jadi Islam ni bukan menghalang untuk cari kalau orang tu ada harta, ada keuangan yang kukuh, baguslah. Kan? Tapi bukan yang tu sajalah, ada banyak lagi lah. Lihat kepada hartanya, rupa parasnya. Nak kahwin mesti nak cari yang handsome, betul tak? Yang lelaki mestilah nak cari yang lawa-lawa. Tapi hari ni kalau kita tengok, kadang-kadang pasangan tu dah lawa dah. Tapi duk cari hak lain pula. Ni pun kacau juga. Jadi saya pun tak tahulah kan nak kata macam mana zaman ni kan. Zaman ni zaman yang sukar lah, yang sukar untuk mencari kesetiaan tu kan. Walaupun kesetiaan itu hanya ada pada lagu, tetapi dari sudut praktikalnya nak cari tu sukar. Okey, apa lagi yang Nabi suruh? Cari tengok maliha, jamaliha, lihat kepada keturunan dia. Maksudnya kalau dia ni orang yang keluarga besar kan, maknanya memang kalau kita nak, saya tak tahulah, ada setengah orang dia suka kalau anak ramai. Jadi macam mana nak tahu anak ramai tak ramai ni? Kita tengok pada keluarga dia lah, keluarga yang besar. Keluarga dia ramai, ada yang berbelas-belas, menunjukkan maksudnya memang dia daripada keluarga yang besar lah. So di situ kita tahu mungkin selalunya keluarga yang besar ni dia dah biasa hidup keluarga yang besar. Kalau kita kahwin dengan dia pun, kalau nak anak ramai pun, insya-Allah lah. Tapi
tak semestinya jugalah. Ada juga kadang-kadang kita tengok hari ni pun orang perempuan pun kan ada yang tak mau anak ramai. Kan? Habis kuat pun kalau tanya Auni nak berapa orang Auni? Kalau kahwin nanti ni nak anak berapa orang? 2. Auni pun tak mau banyak-banyak, nak 2 je. Kalau tanya Nur Ain nak berapa orang? Tak fikir lagi Ustaz. Oh, tak fikir lagi. Kena fikir dah lah. Ni ilmu ni kena ada. Jadi kalau macam sesetengah pasangan yang kamu nak jumpa, nak kahwin nanti ni, dia nak anak yang ramai. So maknanya kena bersedia lah. Tapi kalau dah nak anak yang ramai, maka kena adalah tanggungjawab yang kuat lah, yang besar nanti. Okey, itu sikit sebanyak tentang keluarga lah. Sebab apa saya sebut tentang kekeluargaan ni? Sebab dia akan membentuk masyarakat. Membentuk masyarakat. Jadi masyarakat kita ni, kita nak hidup dalam keadaan bahagia. Keluarga bahagia, masyarakat pun akan jadi bahagia. Tapi kalau institusi keluarga ni ada masalah, maka dia akan bawa juga masalah dalam masyarakat kita. Pengabaian anak-anak terabai, anak-anak tak dapat didikan sempurna. Kemudian dia akan terjebak dengan pelbagai gejala-gejala sosial yang lain lah. So ini semua akan mempengaruhi komuniti masyarakat kita dan akhirnya kita lah sendiri terpaksa berhadapan dengan isu-isu tersebut. Okey, so kita lihat kepada masyarakat dan negara, kemudian kepada pasaran lah. So pasaran ni merujuk kepada hari inilah jumlah kita, populasi penduduk di Malaysia 33 juta. Lebih kurang lah macam tu. Sebab apa saya sebut benda macam ni? Dia akan membawa kepada, ingat daripada individu, keluarga, kemudian pembentukan masyarakat dan masyarakat yang wujud dalam negara kita ni, populasi yang ada ni lebih kurang 33 juta, dialah yang akan menentukan pasaran. Faham tak apa maksud pasaran? Jadi segala yang kamu biasa dengar, yang kita kata politik, sosial, ekonomi, semuanya terkait. Maksudnya bila semakin ramai penduduk dalam Malaysia ni, apa mesej yang kita nak faham? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau kita tengok hari ni, kalau penduduk semakin meningkat, apa kesan dia dari sudut ekonomi? Kalau saya tanya kamu, kalau populasi wanita lebih daripada lelaki, apa kesan dia? Nanti wanita tak ada jodoh, tak cukup jodoh. Maksudnya sebab itulah Islam tu ada hukum syariat poligami. Nampak tak? Tapi masalah sikap masyarakat kita, dia anggap persepsi orang yang satu lagi tu sebagai penyondol. Dulu perampas. Perampas dia tak apa sedap sikit dengar, kan? Dia panggil penyondol. Saya pun tak tahu ini istilah zaman law lah yang diguna pakai, kan? Tapi saya nak bagi tahu apa? Kalau populasi lelaki wanita tu lebih kurang sama, okey lah. Walaupun okey, tapi kena tengok juga di mana hari ni lelaki berada. Kalau kita tengok dalam statistik jenayah, sama ada yang melibatkan dada, kes jenayah, yang banyak duduk di penjara, siapa dia? Yang banyak duduk di luar penjara pula, siapa dia? So bila benda ni tak balance, kan, dia akan bawa pula kepada kesan yang lain. Dia akan ada rantaian-rantaian dia. Sebab tu pentingnya seluruh masyarakat itu memiliki kefahaman tentang ilmu ni. Nilai adab, etika, kan, faham. Jadi kalau kita tak terapkan benda macam ni, dia payahlah. Satu lagi saya nak bagi tahu tadi soalan, patah balik soalan yang saya tanya tadi. Kalau dah semakin meningkatnya populasi penduduk di Malaysia, apa kesan terhadap ekonomi? Semakin meningkat. Jawapannya semakin apa? Meningkat. Meningkat apa? Meningkat perbelanjaan. Ya betul. Dia akan meningkatkan perbelanjaan isi rumah.
Sebab apa saya sebut benda yang macam tu? Balik kepada teori ekonomi. Teori ekonomi dia sebut tentang apa? Penawaran dan permintaan. Betul tak? So semakin meningkatnya penduduk Malaysia, maknanya semakin meningkatlah permintaan. Betul tak? Kita nak yang nak ni, termasuklah rumah yang menjadi keperluan semua orang. Kalau dah kahwin, takkan tak nak duduk rumah sewa saja. Mestilah nak duduk rumah sendiri. Sedangkan keperluan ataupun penawaran untuk rumah semakin terhad. Kan? Kalau kamu tengoklah kan, harga tanah pun dah semakin tinggi. Sebab apa harga tu semakin tinggi? Apa punca kenaikan harga tanah tu? Cepat, siapa boleh bagi tahu? Pasal apa hari ni harga rumah melambung tinggi? Kan? Boleh bayang tak kalau basic, kalau keluar nanti ni ada ijazah, basic gaji katalah 3,000 sekali dengan allowance apa semua, 3,000, lebih-lebih sikit lah kita kata. Kita ambil lah, kalau ada degree ni 3,500. Contoh lah ni, contoh aja. So, rumah harga 400,000. Macam mana nak buat? Kalau di kawasan bandar tu tak payah cerita lah. Memang kalau nak dapat rumah semi-D ke rumah banglo lagi lah. Terpaksa beli apartment saja. Apartment tu pun dah harga lebih kurang kalau sama dengan harga semi-D. Ataupun rumah teres. Rumah apartment siapa nak duduk? Nak kena, kalau lift rosak pula, kena naik tangga lah apa. Tapi itulah pilihan yang ada di kawasan bandar. Ni contoh lah, saya bagi contoh supaya kamu faham. Sebab masing-masing bila dah berlaku peningkatan populasi penduduk, maka semuanya ni akan mempengaruhi ekonomi dalam negara kita juga. Sebab itulah pentingnya pengurusan keuangan tu kena ada, perancangan tu kena ada. Kalau kamu saya pernah tengok ada satu temu bual, dia buat secara rawak lah. Dia tanya isu dia sebab apa masyarakat Cina ni dia tak nak anak yang ramai. Dia buat secara rawak lah. Sambil-sambil tu dia tanya sebab apa masyarakat Cina ni tak nak anak ramai. Sebab salah satu punca dia yang tu lah, kos. Jadi masyarakat Cina ni kita faham lah, orang niaga kan. Otak mereka duk kira untung rugi. So mereka ambil perkiraan tu lah untuk mereka fikirkan masa depan. Nampak tak sampai macam tahap macam tu lah. Jadi kita pun kena ada pemikiran macam tu. Sebab apa saya sebut benda-benda yang macam ni? Sebab bila bertambahnya populasi, tambah pula kita dengar kan saya pun tak tahu macam mana boleh keluar kata umur tua ni semakin meningkat. Mungkin tengok pada statistik jugalah. Sebab kalau tengok pada usia ada yang 80, 90 tak mati-mati lagi. Contohlah. So yang tua tak mati, yang muda yang baru dilahirkan meningkat. Kadar kematian kurang, kadar kelahiran banyak. Nampak tak? Ni semua benda faktor-faktor lah yang saya nak sebut ni akan memberi kesan implikasi dalam negara kita. Bila banyak populasi penduduk, banyaklah masalah yang kita nak kena atasi. Termasuklah dalam bab yang hari ni kita duk dengar kata harga barang mahal, lepas tu harga rumah mahal dan segala-galanya lah. Tapi bukan sebab kerana harga barang mahal tu tak ada punca, dia ada punca lah. Kita balik back to the basic of economy punya disiplin. So bila berlakunya kenaikan permintaan, maka akan berlakulah inflasi, kenaikan harga barang. Kan? Harga segala-galanya. Sebab orang semua dah semakin ramai, kan? 10 tahun lagi saya tak tahulah berapa populasi Malaysia. Kalau kamu nanti ni diizinkanlah, kita semua diizinkan Tuhan panjang umur, tengok 10 tahun lagi. Kalau patah balik 10 tahun yang ataupun 20 tahun yang lalu, populasi penduduk Malaysia yang saya ingatlah 20 tahun yang lalu, saya pun rasa kamu pun masih kecil lah. Maksudnya kamu baru dilahirkan, kadar populasi pada masa tu hanyalah lebih kurang dalam 24 juta.
pada tahun 2000. Sekarang 2024 kan, 24 tahun yang lalu lah. Lebih kurang macam tu lah populasi yang saya ingat pada masa tu 24 juta. Sekarang sudah meningkat 33, tak mustahil lah. Kalau kata umur apa yang tua tu banyak tak meninggal, yang muda pula yang baru dilahirkan ramai, kamu boleh bayanglah macam mana suasana tu. Jadi buatlah persiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Kan? Kalau ada duit ni jangan boros. Gunakan pada manfaat tempat yang betul lah. Kan? Jadi setakat itulah dulu. Dah habis dah ni topik ni, saya tutup lah slide tu. Dan saya harap kamu semua boleh faham, ambil lah ilmu ataupun apa yang saya sampaikan ni sebagai bukan sekadar untuk nak menghadapi peperiksaan ujian akhir ke ataupun nak dapat A ke, tetapi apa yang saya sampaikan ni adalah satu perkara yang kamu kena fikirkan jugalah masa depan kamu. Perancangan tu kena ada. Tapi setakat yang saya duk berinteraksi ni, saya hanya berinteraksi dengan Nur Ain dengan Auni saja. Nur Ain cuba buka Asad kamera, saya nak tengok Asad. Ada ke tak ada ni ke dia pakai AI apa ni, Artificial Intelligence. Ada Ustaz. Buka Asad kamera tu nak tengok. Ustaz. Pasal apa pula dah. Ni mesti kes tak pakai tudung ni. Lain kali bila masuk kelas ni kena ready pakai tudung bagi elok-elok. Macam masuk kelas betul lah. Ni kelas kalau duduk atas katil, duduk lena sambil duduk baring ni, pakai ruyuk lah. Terlena habis lah. Kan? Setakat lah ni saya berinteraksi dengan dua orang ni je lah. Auni dengan Nur Ain. Auni daripada grup apa? RAS 263 2C. 263 2C. 2632 3C. 3C tu saya duk heran sebab tak ada pun 32C. Tidak silap. Nur Ain daripada RAS. Buka mic tu. RAS 263 3C juga. Okey, yang hak lain ni, grup lain ni tak ada bunyi suara pun. Nanti tolong ambil lah slide yang saya bagi tu, ada nota yang saya bagi yang slide presentation tu satu, yang tu ringkas lah sikit. Saya pun tak larat nak syarah panjang-panjang, selebihnya ni dah jadi mahasiswa ni kena teroka ilmu lah lagi. Bukan duk zaman sekolah dah, ni duk zaman universiti ni kena